يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا أبو مجد يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا زهر يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرر وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم والأرواح المسلمين والمشركات عامة وإلى رحلة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا رب فهما نبيل وإرسال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam dapat kita sama-sama hadir surau ini dapat kita solat berjemaah maghrib sebagaimana solat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita menunggu waktu isyak kita penuhkan waktu kita dengan duduk dalam satu majlis ilmu yang mana majlis ilmu termasuk juga majlis zikrullah, majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala yang kita mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan pasti majlis kita ini dipenuhi dengan keberkatan insya-Allah.
Jadi malam ini sambung kitab Intibati Ihya Ulumuddin berkaitan dengan hak persahabatan. Panjang dia membahaskan tentang hak-hak kita bersahabat, hak-hak kita bersaudara ni. Jadi antaranya qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi kita. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi kita wa amin. Hak persahabatan itu berkaitan dengan penglihatan. Lihatlah sahabatmu itu dan pandanglah ia dengan penglihatan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang dan gembira. Setiap orang mesti ada, bukan sekadar kawan tapi sahabat. Kalau zaman Nabi SAW disebut sahabat ni maknanya mereka yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka yang beriman, mereka yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tak kira sama ada kanak-kanak ataupun orang tua, walaupun tak sebaya, tetapi mereka ni disebut sahabat. Kalau macam kita ni budak-budak dia takkan pula sahabat kita, walaupun dia bersama dengan kita, dia hidup di zaman kita. Tapi orang kata ni siapa ni sahabat kita, ya pula sahabat, takkan saya sahabat budak-budak kan. Tapi bila sebut sahabat, sahabat Nabi tu, itu dia punya takrif dia kan. Kanak-kanak pun, tapi mereka sempat bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan sahabat. Jadi hak sahabat ni dia kata, lihatlah sahabatmu itu dengan, dan pandanglah ia dengan penglihatan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang dan gembira. Yang lepas disebut kan, kita betul, kalau betul-betul sahabat sampai kita pergi rumah dia, kita makan rumah dia, tak berkira lah, akhirnya ditambah lagi, sehingga kan kita bawa sekali isteri kita ke rumah dia tu. Kalau kita berziarah, maknanya kita tu sahabat lah, rapat. Tengok pandanglah dengan penglihatan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang dan gembira. Dua orang yang bersahabat, dia bertemu kerana Allah, dia berpisah kerana Allah. Termasuk dalam hadis Nabi SAW, dalam bab berkawan ni, kita berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, maka orang masuk di kalangan mereka yang mendapat naungan di pada mahsyar. Yang mana hari ini tak ada naungan, tapi orang ni dapat naungan. Sebab apa? Dia bersahabat kerana Allah, dia bertemu kerana Allah, bila dia berpisah juga kerana Allah. Usahakanlah supaya dia mengetahui bahawa engkau berbuat demikian itu dengan hati yang ikhlas. Anggaplah segala kebaikan yang dilakukan sahabatmu itu besar dan berharga. Sebaliknya, hendaklah engkau berpura-pura buta mengenai keburukan. Jangan sekali-kali engkau menoleh pandanganmu ke arah lain sewaktu engkau menghadapi atau sewaktu engkau menyambut kedatangannya ataupun sewaktu bercakap-cakap dengannya. Ini dalam bab melihat kan, eye contact. Kalau bahasa orang counselor kan. Jadi begitu juga dalam bab bersalam. Kalau dalam kitab baru nanti bab musyafahah ni, macam mana Nabi SAW bila bersalam dengan sahabat. Nabi salam tu, Nabi takkan lepas dulu tangan kan, sehingga orang yang sahabat takkan lepas tu. Lepas tu melihat dia punya mata. Ini kadang-kadang kita tak, oleh kerana kita ni tak tak nak ikut sunnah Nabi. Kalau betul kita ikut, kita salam pun kan, ini kadang-kadang salam pun lebih kurang. Jadi terasa kita dah lah punya kan, kita punya dah lama tak jumpa dia. Ni dalam majlis ramai ni, majlis-majlis ni kita buat. Ini kawan aku ni dia dah jadi orang besar kan. Kita pun berkejar lah ke depan kan. Kadang-kadang bila dia nampak kita tu, macam ni, saya baru nak bantu orang kawan kan. Rupanya salam pun main cuit-cuit tu. Jadi itu dalam bab bersalam, bercakap macam tu juga. Pandang jangan sekali-kali engkau menoleh pandanganmu ke arah lain sewaktu engkau menghadapi atau sewaktu engkau menyambut kedatangannya ataupun sewaktu bercakap-cakap dengannya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa Rasulullah SAW apabila sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya, maka setiap orang pasti memperolehi bahagian dari pandangan baginda. Semua orang akan dapat pandangan daripada Nabi SAW. Nabi pandang. Macam saya mengajar ni, saya tak balik nak pandang tuan-tuan kan. Saya cuma
macam tu kan. Orang pandang seseorang saya bermalu. Tapi sebenarnya kaedah masa saya khusus untuk guru takmir di buat research ingat 2-3 tahun lepas lah, satu penceramah ni dia berceramah tentang skill apa kata komunikasi yang berkesan. Dia ngajar guru-guru takmir ni. Padahal dalam tu guru takmir yang 9 ni ada yang dah memang ceramah memang yang hebat-hebat, tapi sebab dia punya nak bagikan secara profesional kan. Jadi antaranya dia kata ustaz ni mengajar ni, dia kata dia suruh macam tu lah kan. Jangan fokus dengan setengah orang ustaz kan. Betul tak Haji? Ya, betul kejap orang sampai hari malam aku minggu ni duduk sini, duduk sana dah pula kan. Begitulah kaedah bagi Nabi SAW. Maknanya setiap orang tu ada sahabat-sahabat tu ada, semua dapat pandangan daripada Nabi. Nabi melihat tak? Betul kan? Sekarang setengah ustaz tu ngajar di situ kan. Betul Haji? Dia kejap betul ustaz. Oh tak ada. Kita tempat lain. Asyik aku dia tanya. Betul Nabi SAW Rasulullah SAW bila sedang duduk dengan sahabatnya, maka setiap orang pasti memperolehi bahagian dari pandangan baginda. Jadi baginda SAW berganti-ganti mengalihkan pandangannya ke arah wajah sahabat-sahabatnya. Yang inilah dia ajar masa komunikasi yang berkesan kan. Dia kata kalau tuan-tuan ustaz-ustaz yang walaupun dah otai-otai kan, tapi kalau mengajar tu diingatkan balik lah. Pastikan maknanya audiens tu kan dia tak adalah fokus. Begitulah bagi Nabi SAW. Sehingga setiap orang yang ada di sampingnya merasa bahawa dialah yang paling dimuliakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pandang kan, kita rasa kita ni diambil berat kita. Jadi salam saya. Bila kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam cara Nabi salam tu, kita salam tu pandang. Tapi jangan pandang tu dengan mata yang bulat sehingga orang takut kan. Pandang dengan senyuman. Ada sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa Rasulullah SAW sering tersenyum, suka sekali menunjukkan kegembiraannya di hadapan sahabat-sahabatnya, dan kadang-kadang menampakkan kehairatan mengenai cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka kepada dia. Nabi punya cara kan. Ini sebenarnya skill macam kita belajar sebagai kaunselor kan. Bila orang mengadu tu maknanya kita tengok tu, begitulah begini Nabi. Orang barat ambil kaedah tu untuk macam mana nak menunjukkan kita ambil berat. Macam Dr. Syahadat dia ada buat buku kaedah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi memberi pujian kepada, kalau benda tu betul patut dipuji, Nabi puji kan. Jadi kaedah tu digunakan oleh kita lah sebagai kalau cikgu tu kan. Maknanya kalau betul budak tu betul dia sepatut dapat bintang, kita bagi dia bintang kan? Kalau dia ni tak sepatutnya dibagi bintang, dia dibagi bintang kan? Jadi Nabi SAW bila sahabat bersin, dia ucap Alhamdulillah, Nabi akan jawab bersin tu, ya Allah. Jadi satu orang sahabat bersin, dia tak ucap Alhamdulillah, Nabi tak jawab ya Allah. Jadi sahabat bertanya, dia Nabi doakan, dia ni tak doakan. Dia sebab dia masa dia bersin, dia ucap Alhamdulillah, dia tak ucap kan? Jadi begitulah kaedah dia. Budak ni tulisan cantik, lepas tu kerja siap, bagi bintang. Lepas tu budak ni kerja dah siap lah, tarikh budak tu dia bagi bintang juga. Lepas tu kan dia pun menyonggir, dia pergi kat meja, dia tak tutup buku, dia bangga kan. Kau tahu apa? Bintang. Aku dapat bintang. Kau tarikh budak tu, dia dapat bintang kan. Aku buat punya lah cantik, dapat juga bintang. Oh baik. Sebenarnya kaedah tu adalah kaedah yang diajar oleh baginda Nabi SAW.
dalam bab bercakap tu, tengok dia punya apa, mata dia, orang mengadu gitu. Tapi kalau yang mengadu tu perempuan kan, kita tengok muka dia kan, macam gigil kat kita. Pendengaran. Dengarlah ucapan walaupun apa keadaannya. Dengarlah ucapannya walau apa juga keadaannya. Seolah-olah engkau asyik dan lazat mendengarkan kata-katanya. Engkau percayai segala kata-katanya. Bahkan jika perlu, tunjukkan gembiraan hatimu sewaktu mendengarnya. Jangan sekali-kali engkau potong kata-katanya dengan sanggahannya, penolakan, pengingkaran atau lain-lainnya. Itu adab kita berkawan, bersahabat. Jangan jadi cakap sikit, potong lah. Aduh, habis itu. Sekiranya terpaksa kau memberikan pandangan yang wajar, baik merupakan tambahan, sanggahan dan lain-lainnya, maka dalam terlebih dahulu minta izin. Saya celah boleh, saya mencelah boleh. Dengan isyarat tangan dan lain-lainnya, maka ucapkanlah dengan cara yang sopan. Kau jangan kan? Ikut atau pulang macam manalah cara, tapi minta izin. Lidah. Mengenai ini hak kita bersahabat, lidah. Mana pandangan kita, macam mana kita punya pendengaran kita, macam mana lidah kita mengenai perihal hak-hak lidah ini, rasanya sudah cukup dijelaskan dalam bab-bab di atas. Perkara yang menjadi tambahan adalah supaya engkau tidak menguatkan suaramu ketika bercakap-cakap dengan sahabatmu, dan jangan pula engkau mengajak mereka berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang mereka ketahui. Hak kedua tangan. Janganlah tanganmu itu engkau genggam erat sehingga engkau memberikan bantuan kepada mereka, yang bantuan yang dapat dilakukan oleh tanganmu. Genggam erat maknanya sampai tak boleh nak tolong pun. Kedua kaki. Janganlah engkau terlampau ke hadapan melainkan sekadar yang dilakukan oleh sahabat. Jangan pula terlampau dekat melainkan sekadar yang dilakukan olehnya. Berdirilah di waktu dia datang. Janganlah duduk melainkan dia duduk, dan cara duduk itu adalah penuh kesopanan dan merendah diri sesuai dengan cara duduk yang dilakukan olehnya. Adab sopan pergaulan dengan seluruh lapisan masyarakat. Itu di adab dengan sahabat. Jadi kitab ini membicarakan tentang adab dengan kita bergaul dengan masyarakat. Walaupun kita ni dah bergaul, memang hidup kita manusia ni, manusia ni memang hidup bersosial. Dia tak duduk seorang-seorang dalam hutan tu. Memang kita bergaul, tapi mengingatkan kita balik, kan, cara kita bergaul ni. Kau ada dalam pergaulan kita dengan masyarakat, kau ada yang terkurang. Adalah seorang ulama mengatakan, jika kamu ingin bergaul secara baik dan sopan, maka ikutlah petunjuk ini. Hadapilah kawanmu atau musuhmu dengan wajah yang gembira dan penuh kerelaan serta kesopanan dan ketenangan. Jangan sekali-kali menampakkan sikap angkuh, sombong dan merasa tinggi diri. Rendahkanlah dirimu, tetapi bukan kerana kurang harga diri. Dalam segala perkara letakkanlah menurut ukuran di pertengahan. Sebab sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik dan buruk. Kita bergaul, kita jangan nak tunjuk sombong, merasa tinggi diri. Rendahkan diri kita, bukan maksud kita ni kurang harga diri. Janganlah gemar melihat kanan kiri. Jangan pula menoleh ke mana-mana. Jangan pula terlampau tajam memandang orang lain. Jikalau kau duduk, maka janganlah duduk seperti orang yang tidak tenang, dan seperti orang yang hendak melompat. Jangan sekali-kali engkau silangkan jari-jari tanganmu itu di celah-celah jari tangan yang lain. Jangan pula suka bermain-main dengan misai dan janggut atau cincin. Amat buruk sekali jika engkau mencukil celah-celah gigimu depan orang ni. Itu bergaul dengan masyarakat ni, kan? Bergaul dengan masyarakat. Jangan silangkan jari-jarimu di celah-celah jari tangan lain. Jangan pula suka bermain-main dengan misai, dengan janggut atau cincin. Amat buruk sekali jika engkau mencungkil celah-celah gigimu, memasukkan jari di tengah sembang-sembang ramai-ramai ke hidung. Ini benda basic, kan? Tapi kita ingat balik, wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'min. Ingat itu memberi manfaat pada orang mukmin. Kalau kita belajar kitab mereka, dia tak ada sebut bab ni. Belajar tauhid, dia tak sebut bab ni, kan? Tapi kita ibarat tadi, dia sebut bab ni, apa kita baca ni? Bab nama dia adab. Adab ataupun akhlak, kan? Masuk jangan engkau masukkan jari-jari tangan ke dalam lubang hidung, meludah atau berhingus, dan juga mengeliat serta menguap. Ini semua jenis-jenis adab. Dah tua-tua pun kadang-kadang kita terlupa adab. Ini menguap ni kerana
Tak tahulah. Kalau kita baca hadis Nabi, Nabi kata menguap ni, kalau kita menguap jangan sampai berbunyi ha tu, kerana iblis akan ketawa tu bila kita menguap sampai bunyi nak ke masjid ke surau. Tengah dengar kuliah ni, tiba-tiba bunyi aduh. Sebenarnya dalam hadis Nabi larang tu kan. Dia adab tu memang tak baik lah. Dia tu iblis akan suka dia, seronok dia. Ni sebab kemahan Nabi tu jangan sampai ha. Jangan pula lepas ni tiba-tiba ada bunyi ha memang kata ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada kawan kita macam tu kan, dia dah jadi tabiat. Satu orang perempuan yang cantik, contohlah orang cantik yang muka kita tengok berkenan buat menantu ni, tiba-tiba dia boleh menguap depan kita. Allah, saham tu boleh jatuh. Kemudian jangan meludah kita tengah ramai-ramai lebih bahaya lagi ni, keluar ke tengah asuk kan. Betul? Atau mengingus. Ini pun sama juga. Sebab salah ni, kita dah nampak dia keluar ingus depan kita. Alamak, nak kena salam lah kat dia ni. Pernah tak berlaku? Saya pernah berlaku. Alamak kan. Lepas tu salam pula dengan dia depan ni. Salam juga lah, tapi cari jalan kan, basuh juga depan kita dia buat. Dan juga mengelit-ngelit. Semua ini kurang sopan, tidak baik kepada orang ketika bersolat ataupun lain-lainnya. Pastikan engkau duduk dalam keadaan tenang, perkataanmu teratur dan tertib. Dengarlah berhati-hati percakapan orang di hadapanmu tanpa menunjukkan kehairanan. Jangan engkau biasakan meminta orang lain mengulangi perkataannya. Jikalau ada perkara-perkara yang melucukan, maka diamlah sedapat mungkin. Ada benda lucu kan kadang-kadang. Jangan sekali-kali dalam perbuatan itu kau membangga-bangga dirimu sendiri. Ini jadi orang beri ucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni, sebelum kita nak ni, saya nak cerita anak-anak saya semua berjaya, apa semua cerita hal dia. Orang meluat. Anak-anakmu cerita tentang diri dia kan. Sekali, dua kali kita boleh terima lagi. Haji, benar ni, saya ni. Lepas tu, hari nak jumpa dia kan, dia cerita tentang diri dia. Dia bangga-banggakan diri dia, anak-anak dia, anak-anakmu, rambutmu, karangan-karanganmu, atau apa sahaja yang kau anggap merupakan satu keistimewaan pada dirimu atau keluarga. Cerita orang. Sekali-sekala boleh jumpa, bolehlah kita nak kenal kan. Saya duduk sini, saya kerja sini. Janganlah engkau lakukan sebagaimana ini yang berkaitan dengan bab-bab ini tadi dalam grup guru-guru takmir kami dipesan. Kata kan? Kami dipesan. Ustaz mengajar guru takmir lah, kata kalau yang tak bawa takmir. Isyak stop. Maknanya jangan melek-lek dia. Kemudian mengajar point. Jangan nak cerita tentang diri sendiri. Cerita saya ni tuan-tuan, saya nak cerita. Habis orang dengar apa? Ustaz ni cerita anak dia kan. Orang tak suka. Kenapa? Janganlah engkau lakukan sebagaimana lazim dilakukan oleh kaum wanita di waktu berhias. Perempuan macam mana waktu berhias? Janganlah engkau menyerah dan sikap. Janganlah engkau lakukan sebagaimana lazim dilakukan oleh kaum wanita di waktu berhias. Perempuan agak-agak sambil kita dalam ramai kejap-kejap kan, tengok cermin ni agak kan. Kejap-kejap orang pun mungkin tak suka. Janganlah engkau menyerah dan bersikap bodoh sebagaimana seorang hamba sahaya.
Jangan terlampau mengharap. Jangan terlampau mengharap dalam meminta sesuatu yang kau perlukan. Jangan mendorong orang lain untuk melakukan penginayaan. Ketujuh, jangan sampai kau memberitahu berapa jumlah atau harta simpananmu. Saya bulan lepas saya dapat cerita harta. Ini dalam tajuk besar dia, adab sopan dengan seluruh lapisan masyarakat. Di surau orang cerita lah dia punya harta dia. Saya dekat Gohid Bostan ada satu dia. Dekat ni Dagestan, Afghanistan kan ada. Jangan sampai kau beritahu berapa jumlah wang atau harta simpananmu, baik kepada anak-anakmu atau keluargamu yang lain-lain, apalagi kepada orang lain bukan keluargamu. Sebab sekiranya orang lain mengetahui bahawa hartamu sedikit, tentu mereka akan menghina engkau. Sebaliknya jika hartamu banyak, tentu mereka akan merasa kurang senang atau tidak rela dengan nikmat yang kau miliki. Jikalau pada suatu ketika kau perlu untuk mengingatkan atau memberikan ancaman, lakukan seakan-akan tiada apa-apa yang menakutkan. Hindarkanlah sikap keras hati terhadap mereka dan bertegang urat leher, sebab kebaikannya amat sedikit dibandingkan dengan keburukannya. Sebaliknya, jika engkau perlu bersikap lemah lembut dan mengalah, lakukanlah ia tanpa menunjukkan sifat lemah dan taif. Ringkasnya, janganlah merasa tinggi diri dan jangan pula merasa lemah. Kalau kita rasa benda tu kita dah cita-cita agak boleh menyebabkan pertengkaran, sedangkan kita ni di pihak yang benar, tapi kita tinggalkan pertengkaran tu tadi, maka Nabi kata Allah akan binakan kita satu mahligai di tengah-tengah syurga. Kita di pihak yang benar ni, tapi oleh kerana kita tengok dia punya ni juga, kita pun seluar, biarlah. Padahal kita punya hujah betul lah, tapi dia lain macam. Kita tinggalkan pertengkaran tu tadi, walaupun kita di pihak yang benar, maka Allah akan membinakan kita mahligai di tengah-tengah syurga. Kalau kita di pihak yang tak betul lah, kita dah ni dalam syarat tu, kita dah beri hujah orang ni pula dia punya tu hujah dia lebih betul. Jadi kita pun tak apalah, kita pun rendahkan kita punya ni, kita pun tinggalkan perkara tu tadi, sebab kita ni pihak yang salah kan. Kita punya hujah tu lemah gitu, dia betul, tapi kita tinggalkan juga. Sebab kalau ada orang dia tak dia nak lawan juga, kita tinggalkan, maka Allah binakan mahligai di pinggir syurga. Maknanya dapat mahligai tu di pinggir syurga. Tapi kalau yang dia di pihak yang benar, tapi dia tinggalkan juga, sebab takut bertengkar kan, jadi panjang cerita, maka Allah bina dia mahligai di tengah-tengah syurga. Beza. Jika kau berdebat, berpeganglah dengan kesopanan, berhati-hati agar kau tidak dianggap bodoh oleh orang lain, terutama lawanmu. Jauhkanlah sikap tergesa-gesa. Fikirkanlah masa-masa hujah dan bantahanmu. Jangan banyak berisyarat dengan menggunakan tangan, dan jangan pula suka menoleh ke belakang. Jika engkau sedang marah, diamlah dahulu, dan apabila reda kemarahanmu, ucaplah isi hatimu dengan baik. Ini kadang-kadang orang yang nak mesyuarat lah, biasa kan. Dia mesyuarat ni, orang dengan berobok semua, tak tahan kadang marah juga. Tapi oleh kerana kita ni orang yang ada ilmu berkaitan dengan macam mana nak kontrol marah, sebagaimana Nabi ajar kita dalam bab macam mana nak kontrol marah. Bila kita marah, mula-mula sekali itu ucaplah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana marah tu daripada iblis. Begitulah dalam kitab berkaitan dengan 50 senjata iblis. Iblis pengarang kitab tulis antara senjata iblis yang pertama sekali dia merosakkan kita melalui marah. Jadi Nabi kata bila marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kalau kita dalam keadaan posisi yang berdiri, kita tukar posisi kepada posisi yang lain, duduk ke, baring ke. Lepas tu kita tenyehkan ataupun tundukkan muka kita, kenakan kita punya muka ni dekat kat tanah. Tak mahu juga Nabi kata habis semayang. Sebab iblis ni dia
Allah ciptakan daripada khalaqtani min nar, aku dijadikan daripada api. Jadi api ni dia punya lawan dia air. Jadi marah tu api, ambil air semayang, duduk. Bila dah reda tu, barulah kau nak ni. Kalau tidak akan diam, biar dia turun betul tu. Alhamdulillah. 10. Jangan engkau menjadikan harta itu dianggap lebih mulia daripada kehormatan dirimu. 11. Jika engkau memasuki satu persidangan, pertemuan atau majlis, maka pada permulaannya adalah engkau mengucapkan salam dahulu kepada orang-orang yang sudah hadir di situ. Masuk di salam. Melainkan kalau kita masuk dalam satu majlis, contohnya masjid, orang tengah baca khutbah, tengah berceramah, tengah duduk dalam majlis ilmu, masuk tak payahlah kita nak masuk Assalamualaikum, tak payahlah. Itu tak kena segi dia punya adab. Tapi kalau kita masuk satu majlis yang majlis orang ramai, tak melibatkan, bukan majlis ilmu, bukan melibatkan khutbah Jumaat ke apa kan, masuk tak apalah, Assalamualaikum dulu dia kata. Jangan sekali-kali melangkah orang yang sudah datang terlebih dahulu. Duduklah di mana-mana yang masih ada kekosongan atau di tempat yang sudah disediakan untukmu. Dalam engkau merendah diri, japatlah tangan orang yang duduk berhampiranmu setelah mengucapkan salam. Ini kedui lah contohnya. Assalamualaikum, salam. Jauhilah duduk berbual di jalanan, tetapi kalau terpaksa berbual demikian, maka penuhilah hak-hak jalan seperti menjaga pandangan mata, menolong orang yang diinaya, membantu orang yang sedang dalam kesengsaraan dan kesusahan. Juga orang yang lemah dan miskin, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, menjawab salam, memberi kepada orang yang meminta-minta, mengajak ke arah kebaikan, melarang dari kemungkaran, tidak meludah merata-rata, dan jangan meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Mudahi. Jangan suka bergurau senda dengan orang yang bijak, dan tidak juga dengan orang kurang akal. Orang yang bijak itu akan merasa kurang senang dalam hatinya terhadap dirimu. Kita ni jadi kaki gurau. Orang ni jadi orang akademik, kita gurau macam kita juga. Setengah orang tu tak suka. Kemudian dia kata, jangan suka bergurau dengan orang yang kurang akal. Kalau orang yang bijak ni dia berasa kurang, dia jadi orang yang serius, orang yang akademik. Kita gurau macam dengan kawan-kawan yang lain, dia kurang senang sebab engkau akan dianggap kurang sopan. Dan orang yang kurang akal itu akan menjadi berani dan melampaui batas terhadap dirimu. Kita pula lebih gurau pula dengan orang yang kurang akal ni pula. Nanti bila dah selalu gurau, kita gurau dengan dia, lama dia jumpa kita pun hilang respect dia. Asyik kerja nak gurau. 14. Apabila engkau banyak bergurau senda dalam suatu majlis kerana terlupa atau lain-lainnya, maka baiklah engkau ingat dan berzikir kepada Allah SWT sewaktu berdiri untuk meninggalkan majlis itu. Ini adalah bersandarkan sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man jalasa fi majlisi fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaqumu min majlis dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalika. Ini yang selalu kita baca dalam majlis-majlis tabir mesyuarat ke kan, kita tutuplah majlis kita dengan membaca tasbih kafarah. Kenapa ya? Tasbih kafarah tu itulah doa yang diajar oleh Nabi SAW apabila kita berada dalam satu majlis. Majlis terutamanya majlis tu mungkin ada melibatkan perkara-perkara yang lama. Maknanya kalau macam tu, bila kita selesai mesyuarat, contohnya kan, kadang-kadang dalam mesyuarat ni maklumlah ada perlahan bantah, ada apa semua. Jadi kita tutuplah mesyuarat kita pada petang ni. Kita tutup mesyuarat kita, tutup majlis kita pada malam ni dengan membaca tasbih kafarah.
Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita boleh hidup kan? Barang siapa yang duduk dalam satu majlis lalu banyak bergurau senda, majlis yang ada mungkin ada gurau senda, kemudian sebelum dia berdiri dari majlis lebih dahulu adalah dia mengucapkan Maha suci engkau ya Allah, dan dengan mengucap puji-pujian kepadamu saya menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan engkau, saya mohon keampunan kepadamu serta bertaubat. Melainkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama dalam majlis tadi pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting lah. Apa-apa perhimpunan perjumpaan kan. Jadi itulah tadi, biasanya dalam kalau kita ada mesyuarat, kita tutuplah dengan tasbih kafarah. Kemudian kalau nak tambah ni, biasalah kalau program-program agama ni kan, dia kan kita tutup majlis kita pada petangnya dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Baca tasbih kafarah dan surah wal asri innal insana lafi khusr. Jadi boleh kita hidupkan. Dan tasbih kafarahnya adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Hak-hak orang Islam terhadap keluarga dan jiran. Ini hak orang Islam terhadap keluarga dan jiran. Ini kita duduk berjiran, apa hak jiran? Jiran ni ada 3 hak kan? Hak jiran ni, pertama kalau kita berjiran tu dengan saudara mara kita. Kalau di kampung-kampung yang saya tengok, kebanyakan ini bukan orang lain ni, dia kan, saudara ni induk ni lah, apalah sebut kan, mak saudara ke, pak saudara ke, bukan orang lain. Itu maknanya dia berjiran dengan saudara mara dia, kaum kerabat dia. Ni maksud saya, ni maklum saya, satu dalam satu bangsa. Maknanya dia kena jaga 3 hak. Pertama, hak sebagai keluarga. Kedua, hak sebagai jiran. Ketiga, hak sesama Islam. Hak jiran, hak keluarga, hak sesama Islam. Kalau kita berjiran pula dengan orang yang bukan saudara mara kita lah, kerabat kita, kita kena jaga juga hak sebagai sesama Islam dan hak sebagai seorang jiran. Kalau kita berjiran dengan bukan orang Islam, mungkin orang Cina, orang India, kita kena jaga juga hak sebagai seorang jiran. Ketahuilah bahawa setiap manusia itu memerlukan pergaulan dengan orang yang dianggap sejenis dengan dirinya. Oleh sebab itu, ia perlu mempelajari adab-adab dalam pergaulan. Setiap pergaulan itu mempunyai adab-adabnya, dan setiap golongan daripada mereka mempunyai adab-adab yang tersendiri. Adab-adab ini tertakluk kepada jenis perhubungan antara satu sama lain. Hubungan ini berlainan, ada yang masih termasuk dalam hubungan keluarga, dan inilah yang utama, dan ada yang termasuk dalam hubungan persaudaraan sesama Islam. Inilah pada umumnya tercakup dalam arti persaudaraan itu ialah persahabatan, yakni pergaulan dengan kawan-kawan dan lain. Selain itu, mengenai pergaulan dengan jiran, kawan-kawan seperjalanan, kawan sekolah, kawan kelas, kawan kampung dan sebagainya, semua ada beberapa peringkat. Setiap golongan dari hubungan itu ada peringkatnya masing-masing, iaitu keluarga adalah lebih berhak untuk digauli. Tetapi keluarga yang termasuk dalam kalangan mahram adalah lebih berhak dari yang lain. Keluarga pun yang di kalangan mahram ni lebih lagi berhak kan? Kemudian ada yang dia keluarga juga, tapi dia contoh keluarga saya kan ni, tapi sepupu kan, ada dah, maknanya dah boleh kahwin, dah tu tak bukan mahram ni. Mahram ni adik-beradik, nak ayah, pak saudara. Semua golongan keluarga yang termasuk dalam kalangan mahram memang berhak, tetapi hak kedua orang tua adalah lebih kuat dan lebih diutamakan. Begitu pula hak jiran, dan ini berbeza-beza mengikut jarak rumah jiran itu dengan rumah kita.
Kalau dalam Islam dia kata jiran ni maknanya 40 depan, belakang, kiri, kanan tu maknanya 40 tu masuk jiran. Maknanya kita kalau ikut ni, kita satu taman kita tu semua jiran lah kan? Jiran. Tapi adalah mungkin ada jiran yang hampir. Begitu pula hak jiran berbeza-beza mengikut jarak rumah jiran dengan rumah kita kan? Persoalan ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas lagi kepentingan dengan sebab nisbah. Misalnya orang sama negeri atau sama negara, apabila sama-sama berada di negeri lain atau negeri orang lain, maka akan timbullah perasaan seperti keluarga sendiri. Macam saya pengalaman masa belajar dekat Sarawak kan, Kuching. Kita masa tu kuat kan Semenanjung. Walaupun dia polis, dia askar kan. Polis saya pernah bawa motor, dia kejar pun tak ada lampu brek, tak menyala, kejar, beria dia kejar. Trot, nanggar IC. Nanggar IC dia tu. Tengok Semenanjung. Lama ada sini. Langsung langsung tak ada zaman. Dia langsung ajak Cik, raya datang. Langsung ni. Dan jadi macam keluarga kan. Sebab sendiri, wallahu a'lam, sambung akan datang. Cerita tentang hak terhadap jiran. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam kitab ni memberi manfaat kepada kita untuk kita ingat balik ya, apa yang kita buat mungkin ada yang tak betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.